Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan pengajian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung lagi bacaan daripada surah Al-Balad, bermula daripada ayat 11 sehingga ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقتحم العقبة فلقتحم العقبة فلقتحم العقبة. Baik, dalam ayat yang dibacakan tadi, dari segi hukum tajwid yang ada dalam ayat ini, yang pertama sekali iaitu pada huruf qaf. Baik, huruf qaf di situ terdapat sukun di atas qaf, dan huruf qaf ini termasuk di dalam huruf-huruf qalqalah. Dan huruf qaf ini dia berada di pertengahan kalimah ataupun ayat. Hukum bacaannya adalah qalqalah sughra. Jadi cara bacaannya kita hendaklah melantunkan huruf qaf tersebut. Contoh, falaqtahamal, falaqtahamal. Jangan kita berhenti. Falaqtahamal, itu salah. Okay, cara bacaannya dengan cara kita falaqtahamal gitu. Jangan kita waqaf. Kalau kita waqaf pada qaf, maka menjadi saktah. Itu kebanyakan yang berlaku pada pembaca Al-Quran. Kemudian di situ juga kalau kita perhatikan, terdapat huruf hamzah wasal, iaitu pada huruf alif yang mana di atasnya ada sad. Itu dinamakan hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ini ketika sambung, hamzah wasal tersebut tidak berfungsi. Jadi kita terus kepada qaf. Falaqtahamal, gitu cara bacaan dia. Kemudian falaqtahamal. Baik, kita lihat pada huruf ha. Ha makhrajnya adalah di tengah kerongkong. Dan ha ini kita bunyi dia seperti kita dalam keadaan kepedasan. Ha, ha. Falaqtahamal, falaqtaha. Jangan bunyi falaqtaha. Kalau ha, itu dah bunyi ha. Ha makhrajnya adalah di pangkal kerongkong, yakni huruf ha. Baik, kemudian kita perhatikan pada alif lam, falaqtahamal. Baik, sekiranya kita bertemu dengan alif lam, yang mana huruf lam itu di atasnya ada sukun, maka dibaca dia dengan izhar. Jadi hukum bacaannya adalah izhar. Jadi kita nyatakan bunyi lam tersebut. Falaqtahamal mal aqabah. Okay, kita nyatakan bunyi lam. Kemudian bila kita waqaf, aqabah, huruf ta marbutah, bila diwaqafkan, kita waqaf dengan bunyi huruf ha. Aqabah. Baik, kita ulang semula. Falaqtahamal aqabah. Baik, satu lagi huruf ain. Huruf ain ini makhrajnya di tengah kerongkong juga. Jadi huruf ha dan huruf ain ini makhrajnya di tengah kerongkong. Jadi pastikan bunyi keluarnya di bahagian tengah. Kita ulang semula. Falaqtahamal aqabah.
Dalam ayat ini bermaksud falaqtahama. Dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan. Fala. Dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Jadi falaqtahamal aqabah. Jadi aqabah tu artinya mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Ayat ke-12, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Dalam ayat ini dibacakan tadi, kita perhatikan pada wama. Wama di situ terdapat hukum mad, iaitulah mad jaiz munfasil, yang mana bacaannya dipanjangkan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Kemudian kita bertemu dengan huruf dal. Huruf dal yang mana di atasnya ada sukun. Huruf dal ini termasuk dalam huruf-huruf qalqalah. Apabila huruf dal, yakni huruf qalqalah, berada di pertengahan kalimah, maka namanya qalqalah sughra. Jadi bacaannya tu kita lantunkan, seperti mana pada ayat 11 tadi. Wa ma adra. Selalu berlaku kesilapan. Wa ma adra, itu salah. Yang betulnya wa ma adra itu. Baik, kemudian mal aqabah ni kita dah jumpa dah pada ayat 11, maka tak perlu diulas lagi. Maka boleh lihat pada ayat 11 tadi bagaimana cara bacaan pada mal aqabah. Baik, kita ulang semula. Wa ma adraka mal aqabah. Baik, masuk ayat ke-12, iaitu dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Wa ma adraka, maksudnya dan apa jalannya engkau dapat mengetahui mal aqabah, apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu. Maksudnya menjadi satu pertanyaan, bagaimana kita nak mengetahui bentuk-bentuk ataupun ciri-ciri amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Pertanyaan pada ayat 11 tadi. Ayat 13, fakku raqabah. Dalam ayat 13 ini, dari segi bacaan tajwidnya, kita lihat pada huruf kaf, iaitu ada syaddah. Huruf kaf ini makhrajnya adalah di pangkal lidah, berdekatan dengan anak tekak. Jadi bunyi kaf itu keluarnya di situ. Fakkura. Kemudian raqabah, huruf ra tu kita tebalkan, qaf juga kita tebalkan, dan waqaf dengan bunyi ha. Raqabah. Okay, sama macam ayat 11 dan 12 pada ta marbutah. Jadi waqaf dengan ha. Kita ulang semula. Fakku raqabah. Baik, masuk ayat yang ke-13. Fakku, di antara amal-amal itu bagi orang yang mampu ialah fakku, yakni memerdekakan, raqabah, hamba-hamba abdi. Itu salah satu amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan, iaitu memerdekakan hamba-hamba abdi.
Fakku artinya memerdekakan, raqabah artinya hamba abdi. Itu salah satu amal yang paling tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Ayat ke-14, أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Kita ulang sekali lagi. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Dalam ayat yang ke-14 ini, dari segi hukum tajwid, kita perhatikan pada sebutan huruf hamzah. Huruf hamzah ini makhrajnya adalah di pangkal kerongkong, yakni berdekatan dengan dada. Jadi pastikan sebutan huruf hamzah keluarnya di bahagian situ. Au ilta'a, au ilta'a. Biasanya berlaku kesilapan huruf hamzah ini bersamaan kadang-kadang bunyi huruf ain. Hamzah ini kadang-kadang bunyi dia nak bunyi macam ain. Itu banyak yang berlaku. Jadi pastikan bila kita nak sebut hamzah, huruf hamzah ini keluarnya di bahagian pangkal kerongkong. Au, jangan au. Itu dah nak hamzah. Itu nak bunyi huruf ain. Jadi bunyi au ilta'a. Au ilta'a. Bila kita sebut au itu, kita rasa getarannya di dada ni, di dekat dengan pangkal kerongkong. Au ilta'a, au ilta'a. Itu dua tempat, au dan ilta'a. Au, huruf waw di situ ada sukun, sebelumnya ada fathah, maka hukumnya adalah lin. Dibaca dengan lembut. Ilta'a, huruf ta berbaris sukun, yang mana huruf ta ini adalah huruf qalqalah. Jadi huruf ta berada di pertengahan kalimah, dibaca dengan qalqalah sughra. Jadi bunyi dia bagi melantun. Cuma huruf ta di sini dia dibaca dengan tebal. Au ilta'a, dibaca dengan tebal. Kemudian ilta'amu fi. Baik, di situ ada dengung. Dhammatain bertemu dengan fa, yang mana kita ulang balik, kalau dhammatain dia bentuk 99, maka kita perhatikan huruf selepas itu. Sebab sama ada dia menjadi hukum idgham ataupun ikhfa. Jadi kita perhatikan selepas dhammatain itu ada huruf fa, maka namanya ikhfa hakiki, dibaca dengan dengung dua harakat. Iltu'amu fi yaumin. Pada fi menjadi mad asli. Yaumin, yaw sama macam au, itu namanya lin. Kita baca dia lembut. Mizi, itu namanya ikhfa. Di situ kita lihat ada tanwin yang mana atas bawah dia tak sama, bertemu dengan huruf zal. Zal adalah huruf ikhfa haqiqi. Jadi bacaan dia dengung dua harakat. Kemudian Z itu jangan terlampau tekan dengan bunyi Z. Itu dah nak jadi zai. Jadi pastikan Z itu lembutkan. Yaumil Z. Yaumil Z. Kita lembutkan. Masghabah, huruf sin, pastikan dia berdesir. Bunyi sin ini umpama bunyi belalang. Masghabah, dan huruf ghin makhrajnya adalah di hujung kerongkong. Pastikan keluar di hujung kerongkong. Masghabah. Dan bila kita waqaf pada ta marbutah, kita waqaf dengan ha, bunyi ha. Kita ulang semula. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Baik, masuk ayat yang ke-14, iaitu di antara amal-amal kebajikan yang darjatnya tinggi selain daripada memerdekakan hamba, iaitu au it'amun, atau memberi makan.
fi yaumin, pada hari, zi masghabah, pada hari kelaparan. Iaitu di antara sifat ataupun amal yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah, iaitu dengan cara kita memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Itu di antara amal-amal yang tinggi. Ayat yang ke-15, yatiman dha maqrabah, yatiman dha maqrabah, yatiman dha maqrabah. Dalam ayat yang ke-15 ini, iaitu pada hukum yatiman dha, pada baris fathatain bertemu huruf zal. Di sini namanya hukumnya ikhfa haqiqi, dibaca dengan dengung dua harkat. Yatiman dha, cara dengung dia kita renggangkan sedikit hujung lidah. Kemudian maqrabah, huruf qaf di situ, di atasnya ada sukun, maka namanya qalqalah sughra. Huruf qaf adalah huruf qalqalah. Maka kita baca dengan cara melantunkan bunyi huruf qaf tersebut. Maqrabah, maqrabah. Huruf ra dibaca dengan tebal dan waqaf dengan ha. Maqrabah. Baik, kita ulang semula. Yatiman dha maqrabah. Baik, masuk ayat yang ke-15, iaitu ayat yang ke-15 ini ada hubung kaitnya dengan ayat 14 tadi, iaitu memberi makan pada hari kelaparan kepada siapa? Yakni kepada anak-anak yatim. Yatiman tu anak-anak yatim. Dha maqrabah, anak-anak yatim. Dha maqrabah, dari kaum kerabat. Jadi daripada orang-orang yang dekat dengan kita, kita beri makan kepada mereka-mereka yang susah daripada kaum kerabat kita yang terdekat. Itu di antara amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, alhamdulillah kita dah selesai untuk bacaan ayat 11 sehinggalah ayat 15, dan marilah sama-sama kita ulang semula bacaan daripada ayat 11 sehinggalah ayat 15 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dah selesai perbincangan bacaan daripada surah Al-Balad ayat 11 sehinggalah ayat 15. Dan insya-Allah kita akan sambung nanti bahagian yang terakhir daripada surah Al-Balad ini. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.